6. Number 6. Fx equal to 4 minus 3x minus x squared. By using completing square method. So mesti guna completing the square. Kalau awak tak guna completing the square, memang tak ada markah langsung. Terus K0, K0. Okay, kalau soalan dah beri completing the square, mesti guna completing the square. Okay, bila masa kita nak guna completing the square? Bila masa kita perlu guna completing penyempurnaan kuasa 2? Apabila soalan beritahu, okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, okay, penyempurnaan kuasa 2. Completing the square. Pertama bila diberitahu. Kedua, apabila soalan tu dia suruh bina dalam bentuk Y sama dengan A X tambah B kuasa 2 tambah C. Kalau dia suruh bina macam ni, itu maknanya guna completing the square. Lagi kalau dia beritahu mengenai minimum atau maximum point. Dia beritahu ini pun kita akan guna completing the square. Lagi satu kalau dia beritahu bentuk graf. Bentuk graf. Graf tu minimum ke, maksimum ke. Itu biasanya kita akan guna completing the square. Okay. Kalau minimum maksimum ni, minimum maximum point ni. Okay. Ini adalah turning point. Kalau dia beritahu mengenai turning point, itu melibatkan completing the square. Mungkin ada yang tanya bila masa kita nak guna completing the square. Pertama bila dia beritahu kena guna completing the square. So kita guna. Tapi soalan yang ni memang syarat yang pertama lah. Dia beritahu. Suruh guna completing the square. So first, mesti rearrange in general form. Kemudian, lepas rearrange, kalau nak buat completing the square, tak boleh ada negatif di depan dia. Jadi, kita kena factorize negatif. Kita factorizekan negatif, keluarkan. So, ini akan jadi x squared minus, so sini plus 3x minus 4. Saya dah keluarkan negatif. So, ini jadi plus. Sebab bila saya expand negatif, positif akan jadi negatif. Negatif, negatif akan jadi positif. So, baru kita boleh factorize. Baru kita boleh buat completing the square. So, dia akan jadi, ini kuasa 2. Salin ini tolak 4. Okay, salin dulu tolak 4. Okay, ini ada lagi satu tutup. Okay, mungkin ada yang masih lemah lagi completing the square. Saya ulang lagi cara ni. Buat kurungan, kemudian kuasa 2, salin tolak 4. Yang ini X kita salin X sahaja. Ini tambah, sini tambah. 3 mesti per 2. Nilai di sini sentiasa per 2. Kemudian yang belakang ni sentiasa tolak. Okay, tolak. 3 per 2 kuasa 2. So kita dapat 9 per 4. 3 per 2 kuasa 2. Dapat 9 per 4. Tolak 4 ni salin je dari atas. Okay, ini adalah completing the square. Sama dengan negatif. Saya salin balik x tambah 3 per 2 kuasa 2. Okay, saya selesaikan tolak 4. Tolak ini dapat negatif 25 per 4. Expand. Yang ini dengan sini. Tapi tak boleh masuk kurungan tu. Sebab kurungan tu ada kuasa 2. Negatif x tambah 3 per 2 kuasa 2. Negatif, negatif. Tolak, tolak. So jadi tambah 25 per 4. Jadi ini adalah completing the square. Okay. By using completing the square, find the coordinate of its maximum point. So maximum point kita akan ambil. Kan ada x dan y. Koordinat mesti ada x dan y. X kita ambil dari sini.
X tambah 3/2 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 3/2. Y ni hanya ambil nilai di belakang ni, 25/4. X ambil dari sini, ni X. Nilai Y ambil dari sini, ni Y. Jadi maximum point sama dengan negatif 3/2, 25/4. Okey, kalau soalan tak beritahu maksimum ke minimum, macam mana kita nak tahu? Kita akan lihat pada simbol di hadapan ini. Bila dia negatif, maka graf dia akan jadi masam. Okey. Kalau dia positif, dia seorang yang positif, dia senyum aja. So kalau negatif maximum graph, so ini adalah maximum point. Kalau positif U shape, ini adalah minimum. So berapa markah di sini? 6A, 3 markah. Di mana pemarkahan dia? Guna pen merah, awak tanda guna pen merah kertas awak. 6A, pertama awak guna completing the square. Okay, yang ini. Daripada langkah sini, awak guna completing the square. K1. Kemudian, apabila awak dapat sampai sini, akhir sekali, sebutan yang terakhir ni. Ini K1. Awak dah kembangkan tanda dia, simbol dia. Okay, ini K1. Kemudian lagi satu jawapan akhir, N1. So ingat lagi sekali, kalau dia tanya maksimum atau minimum, kita akan lihat nilai A, perkali A ni. Kalau A ni negatif, so dia adalah N shape. Bila N shape, dia adalah maksimum. Okay, kemudian. Soalan seterusnya. Soalan B. Sketch the graph. Sketch dia bukan suruh plot. Sketch. Sketch maksudnya awak masih menggunakan kertas kajang awak. Sketch. Okay, untuk sketch, perkara yang penting adalah, harap soalan ni pun ada dalam SPM. Okay, untuk sketch yang penting, perlu ada turning point. Turning point tu maksudnya yang maximum atau minimum point yang awak dapat tadi. Okay, maximum atau minimum point. Kemudian, awak perlu tahu x-intercept. Y-intercept dulu. Y-intercept. Kemudian awak perlu tahu x-intercept. Okay. So, tadi fx sama dengan negatif x squared minus 3x plus 4. Ini original function. Kemudian apabila kita buat completing the square, kita dapat negatif x plus 3 over 2 squared plus 25 over 4. Okay, ini yang selepas buat completing the square. Turning point kita tahu maksimum. Kita dapat tadi daripada A negatif 3/2. Oh sorry. Ini tadi 3/2 bukan 3/5. Negatif 3/2. Negatif 3/2 dengan 25/4. Okay. Sekarang Y-intercept. Macam mana nak cari? Ingat, kalau X-intercept, nilai X mesti sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, nak ganti dalam mana senang? Ambil daripada persamaan yang sini, yang saya star ni. Ambil sini senang. Awak gantikan dengan kosong. X gantikan dengan kosong. Okay.
Ini pun gantikan dengan kosong, 3 darab kosong. So kosong, kosong, habis. Yang tinggal hanya 4. Okay, kemudian x-intercept. X-intercept y sama dengan kosong. Tadi y-intercept x sama dengan kosong. X-intercept y sama dengan kosong. So ambil yang mana? Awak boleh guna persamaan pertama pun boleh, kedua pun boleh. Okay, saya guna yang pertama. Okay, y kosong, y itu adalah fx. Kosong sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Saya darabkan semuanya dengan negatif 1. Okay, saya darabkan semuanya dengan negatif 1. Sebab apa? Saya nak jadikan A dia positif. So, kosong sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 4. Kenapa saya perlu jadikan A saya positif? Supaya pemfakturan saya betul. Kalau awak tak tukar kepada positif, pemfakturan awak akan salah. So ini 4, 1 tambah tolak. Jadi X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4. Dengan 1, X sama dengan negatif 4, awak boleh guna kalkulator. Okay, awak boleh guna kalkulator. Tapi walaupun boleh guna kalkulator, pemfakturan ini penting. Tak ada pemfakturan, tak ada markah untuk jawapan. Jadi x-intercept kita akan ada 1 dan negatif 4. Okay, maklumat dah cukup. Saya ada turning point. Okay, 1. Y-intercept 1 dan x-intercept. Sorry. Okay, sampai sini boleh Sekarang kita nak sketch. Ingat, catatkan. Kalau sketch perkara-perkara berikut yang saya nyatakan tadi mesti ada. Maklumat dia mesti ada. Okay. Ada 2, x-intercept saya ada 2. 1 dengan negatif 4. Jadi negatif 4 saya letak sebelah kiri. Ini 1. Awak kena guna pembaris lah ya. Awak guna pembaris. Bila lukis, pembaris dan pensel. Sebarang lukisan mesti guna pensel. Ini X. Okay. Ini kita punya FX. Kemudian pintasan kita 4. Anggarkan saja sini y-intercept. Okay, tadi kita dapat y-intercept. Y-intercept kita 4. Okay. Ingat kalau awak lukis mesti lukis guna pensel. Graf kita U atau N shape. Tadi saya dah cakap bila negatif dia N shape. Bila N shape maksimum lah. So okay. Ini graf saya. Negatif 4 dan 1. Dan ada pintasan 4. Lagi satu tadi, kita dah label y-intercept. Kita dah label x-intercept. Kena label maximum point. So ini tandakan saja tengah-tengah dia. Tulis dia punya point negatif 3/2, 25/4. Okay. So selesai untuk sketch. 4 markah. Di mana markahnya? Empat markah. Pertama, shape of the graph. Graph awak N shape. Okay, N shape. So K1.
N shape K1. Kemudian maximum point awak K1. N1. K ni biasanya untuk penyelesaian pengiraan. Okay, N1. Kemudian X-intercept. Ada 2, -4 dan 1. So, ini lagi satu markah. Kemudian Y-intercept. So, ini markah yang keempat. Ada 4 markah. Okay. Apa-apa pengiraan mesti tunjuk dalam kertas kajang awak. Walaupun pemarkahan dia hanya pada graf, tapi sangat penting untuk awak tunjuk cara kerja awak. Sampai sini boleh? Boleh. Okay. Next, number 7. Number 7. Plot. Tadi sketch tau. Sketch tak perlu tanda setiap satu titik. Okay. Kalau yang soalan 7 ni plot. Bila plot mesti tanda bagi setiap satu titik. Soalan dia Y sama dengan A kuasa X per 2 per B. Okay. Diberi ini. Sekarang soalan A. Soalan A dia tak suruh kira panjang-panjang pun lagi. Dia suruh plot log Y to the base of 10 against X. Maknanya hanya 2 nilai. Yang awak perlu ambil kira 2 nilai. X ini hanya salin sebab dia tak ada apa-apa perubahan. Okay. Log Y base 10, tekan kalkulator macam biasa. Kalau macam saya, log. Tekan log to the base of 10. Nilai dia berapa? 2.40. So 0.38. Saya ambil 2 titik perpuluhan. 0.38. Okay, nak selamat ambil 2 titik perpuluhan. Janganlah ambil 1 terus. Ambil 2 titik perpuluhan. Okay. Kemudian saya tekan setiap satu. Saya dapat 0.38, kemudian 0.55, 0.89. Okay, untuk yang ketiga. Kita tekan tengok. Log 10, 7.94. 0.89, okay, 0.8998. Kalau 2 titik perpuluhan, sepatutnya akan jadi 0.90. Jangan tulis 0.9 saja ya. Mesti seragam. Penulisan kita mesti seragam. 0.90. Sebab saya bundarkan dari sini tadi. Okay. Kemudian petak yang keempat. Saya akan dapat 1.26. Awak boleh tekan kalkulator. Kemudian 1.60. Akhir sekali 1.60. Okay. Dah plot. Dah ada nilai. Kita akan plot. Saya dah plot di sini. Saya harap nampak. Ni saya ambil daripada kertas periksa awak. Kertas graf ini ada dalam kertas periksa awak. Saya koyakkan. Jadi kalau awak lihat, kita perlu guna daripada paling tepi. Yang bawah ni paling tepi, yang kiri ni pun paling tepi. Okay, kalau awak guna atas, tak muat. Nanti tak cukup. So pastikan awak guna paling luar, paling tepi. Kalau dia semua positif, nilai X dengan nilai paksi Y dia semua positif, pastikan awak mula paling bawah dengan paling kiri. Tak perlu nak padam-padam nanti kalau salah. So terus mula daripada yang paling luar, paling bawah. Okey, untuk paksi X, dia kata setiap 2 cm 0.5. So labelkan 0.5, 1.0, 1.5 sehingga 4.0. Okey, seeloknya kita samakan titik perpuluhan dia, seragamkan. Yang ini untuk paksi Y setiap 2 cm 0.2. So 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Kita seragamkan. Okay, 1 titik perpuluhan pada graf. Pada tabel 2 titik perpuluhan.
Kemudian plotkan setiap satu. Okay, bila awak plot, awak akan dapat satu garis lurus. Dan mesti ada pintasan Y. Tak ada pintasan Y, salah. Mesti ada pintasan Y. So 4 markah di sini. Markah pertama pada tabel awak. Tabel ni, nilai ni semua betul. Maka ini N1. Okay, kemudian markah yang kedua. Apabila graf awak lihat pada graf masing-masing, awak plot log Y, okay, mesti ada label. Log Y against X. Log Y melawan X. Log Y base 10. Paksi betul, kemudian skala betul. Skala mengikut arahan. Itu akan dapat K1. Kemudian, line of best fit. Okay, line awak best fit. Mesti ada pintasan. Mesti ada pintasan. Okay, 6 point ada. Kita ada berapa point kat sini? 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Mesti double check. Ada 5 titik. Dekat soalan ada 5. Okay, dekat soalan tadi ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Double check. Mesti ada 5 tanda. 1, 2, 3, 4, 5. Situ 5 awak labelkan betul. N1. Okay. Kemudian best fit. Best fit lagi 1. N1. So pada graf ini 3, pada tabel ini 1. So total markah untuk soalan 7A adalah 4 markah. Ingat untuk tabel mesti seragam. Murid banyak hilang markah walaupun 1 markah penting. 1 markah untuk awak sentiasa penting. Mesti seragam. Titik perpuluhannya mesti seragam. Ingat, mesti seragam. Okay, kemudian soalan B. Okay, soalan 7B. Using the graph in 7A, find the value of A and B. Dekat sini baru kita akan guna linear law di sini. Okay. Kita tahu pada paksi Y kita ada log. Pada paksi Y ada log. Maka kita akan wujudkan log bagi kedua-dua bahagian. Dalam maths, dalam hidup mesti ada keseimbangan. Inilah seimbang dia. Kiri ada log, kanan ada log. So bahagi. Bila bahagi, dia akan jadi. Bila bahagi, dia akan jadi tolak. Bila bahagi, dia akan jadi tolak. Kemudian, ini ada kuasa. Perlu buat apa? Kuasa ni kita bawa ke depan. Dia akan jadi X per 2 log A to the base of 10. Minus log B to the base of 10. Okay. Sekarang ni kalau awak lihat, awak punya graf awak. Kan dia line garis lurus Y equal to MX plus C. Y kita adalah log 10. X kita adalah X. Okay. Kalau awak lihat, Y adalah Y, log Y, X adalah X. Bermaksud kita nak wujudkan X ni. Sebab belah kiri kita memang dah ada log Y. So nak wujudkan yang itu, saya tukarkan saja. Saya akan jadi log A base 10 per 2. X ni saya letak belakang. Saya tukarkan kedudukan dia. Okay. Saya tukarkan kedudukan. Tolak dengan log B to the base of 10.
So inilah Bawah bentuk. cikgu. Bagi bawah. Bagi bawah, tak nampak. Y equal to mx plus c. Okay, M kita apa? M adalah log A to the base of 10 over 2. Dan C kita adalah negative log B to the base of 10. Okay. Sampai sini boleh? Sembilan minit lagi. Okay, saya ambil sini M sama dengan log A to the base of 10 over 2. C saya negative log B to the base of 10. Saya ambil daripada graf gradient. Gradient saya ambil nilai yang senang saya baca. Saya ambil yang ujung sekali ni. Okay, yang ujung ini dengan yang ini. Tepat-tepat je dia punya bacaan. So, ini koordinat dia 2, 0.9. Yang ini koordinat dia 4 dan 1.6. Tepat-tepat bacaan dia. Ambil yang senang awak baca. So, gradient terus guna rumus Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. 1.6 tolak 0.9. Okay, 1.6 tolak 0.9 per 4 tolak 2. Ini sama dengan log A to the base of 10 over 2. Okay, kira guna kalkulator. 1.6 tolak 0.9 bahagi 2. Saya terus darab dengan 2. 2 ni saya bawa ke kiri. So, saya darab dengan 2 terus. So, saya dapat log A to the base of 10 equal to 0.7. So, nak dapatkan A, awak tekan shift, awak tekan log. Tekan 0.7. Tekan shift, tekan log. Itu maksudnya anti-log. So, awak akan dapat nilai A awak. Okay, nilai A adalah 5.012. Okay. 1.6 tolak 0.9 bahagi 2. Darab 2. So 0.7 anti-log 0.7 5.012. Okay, Kenapa kemudian 3 je? Kenapa bukan 4? 4 signifikan. Boleh ambil. 4 pun boleh. 118 pun boleh. A sama dengan 5.0119 lah. Boleh juga. Ini 4 decimal places. Ini 4 significant figures. Dua-dua boleh. Ke dia ada bagi syarat. Bagi 4 decimal places. Tak ada kan? So boleh guna. Okay, C. C adalah pintasan Y. Siapa yang lupa? C adalah Y intercept. So Y intercept dekat graf ini. Y intercept sini. 0.2. Okay, 0.2. Sama dengan negative log B to the base of 10. Okay, kemudian saya bawakan negatif tu. Dia jadi negatif 0.2. So sama juga B shift log. Dia akan jadi anti-log. Negatif 0.2. So jawapan awak akan dapat B adalah 0.63096. Ni 5 decimal places. Awak nak tulis 4 decimal places. 0.63 bundarkan. 1, 2, 3, 4. So ini bundarkan. Tambah 1. Tambah 1 dia jadi 0.631. Ini belum cukup syarat. 4 decimal places. Mesti ada kosong di belakang dia. 0.6310. Okay, itu B. So nilai A 5.0119. Nilai B 0.6310. Kemudian soalan B dia. B2. Tadi B1. B2.
Daripada graf, cari nilai Y bila X 3.5. Ni hati-hati. 3.5. 3.5 kena dekat X. Okay, ni X. Guna pembaris. Awak buat dotted line. X 3.5. So berapa Y? Pergi ke graf. Pergi ke paksi Y. So di sini saya dapat. Ini 1.4, sini 1.5. Maknanya setiap satu kotak tu 0.02. Jadi nilai saya adalah 1.42. 1.42. Bila X sama dengan 3.5, nilai paksi Y saya adalah 1.42. Okay, 1.42 ni, ini bukan Y tau. Graf kita adalah log Y. So ini adalah log Y to the base of 10. So Y kena shift log. Shift log 1.42. So awak dapat 26.3027. Ini kalau 4 decimal places. Okay. Kalau 4 significant figures, 26.30. So pemarkahan dia di mana? Ini soalan nombor 7. 7A tadi kita dah tanda. Ini 7B1. 7B1 ada berapa markah? Ada 6 markah. Okay, 7B1 ada 6 markah. Awak dapat banner ini. Ini adalah P1. Okay. Di sini P1. Kemudian awak ambil nilai ni, M ni. Okay. M ni. Awak menggunakan rumus ini. Ini K1. Awak dapat nilai N, A, N1. Kemudian C ni awak guna ini. Log B, negatif log B. Ini K1. Awak dapat jawapan akhir untuk B, N1. Jawapan akhir untuk Y, N1. 1, 2, 3, 4, 5 dan sini 6. Boleh nampak tak? Okay, ni tadi. Boleh ke? Boleh cikgu. Ada nak tanya setakat ni? Tak ada. Cikgu, kalau B1 Ya. salah, B2 betul? B1 salah, B2 betul. Makna awak, maksud awak B1. B1 saya salah, B2 saya betul. Dapat 26.3. Okey. Boleh. Boleh satu markah? Boleh. Okey, cikgu. Kena leave. Ya, betul. Boleh saya sambung lagi ke? Saya bagi link lagi sekali Ni sekali. One more. Okay.